Assalamualaikum minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'. Murid-murid kasih Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada hari ini Ustaz akan menyambung bagi mata pelajaran Lughatul Arabiyyah iaitu bahasa Arab bagi tahun 4 insya-Allah. Dan pada minggu-minggu yang lalu Ustaz telah menerangkan satu topik ataupun satu tajuk berkaitan tentang asmaul istifham, iaitu kata tanya. Antaranya apa? Mata, man dan seumpama dengannya. Baik, insya-Allah pada hari ini Ustaz akan menyambung ad-darsul khamis, iaitu pelajaran yang kelima, al-jumlatul fi'liyatu, iaitu jumlah fi'liyah. Murid-murid yang salah Allah Subhanahu wa taala, murid-murid boleh buka muka surat 31, buku teks bahasa Arab tahun 4. Insya-Allah pada hari ini kita akan berkongsi ataupun sama-sama kita akan belajar berkaitan tentang jumlatul fi'liyah. Apakah jumlatul fi'liyah? Mari sama-sama kita tengok. Okey, baik. Al-wihdatul ula. Pada perkara yang pertama kita akan belajar. Okey, dalam al-jumlatul fi'liyah kita ada 3 perkara yang perlu kita kena ketahui. Tapi hari ini kita belajar satu perkara sahaja, iaitu al-fi'lul madhi, iaitu satu perkara ataupun satu perbuatan yang telah lepas. Madhi adalah perkara-perkara yang lepas ataupun perbuatan yang lepas. Baik, murid-murid yang kasih Allah Subhanahu wa taala, kita tengok kepada al-fi'lul madhi. Okey, ada gambar. Okey, tengok 31 Okey, ini perkataan-perkataan yang lepaslah. Fi usbu'il madhi. Tajuk dia as-safaru ila Thailandi. Aku bermusafir ataupun persafiran ke Thailand. Fi usbu'ul madhi, pada minggu lepas. Okey, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Kita terus kepada muka surat 32. Okey, 32. Okey, iqra wa karrir. Maksudnya apa? Baca dan ulang. Tu maksud dia. Baik, tengok pada gambar rajah yang pertama. Muhammadun ar-risalata fi ghurfatihi. Maaf, Ustaz nampak tulisan warna merah tu. Okey, tulisan warna merah tu yang kita nak highlightkan berkaitan tentang fi'lul madhi. Fi'lun adalah perbuatan. Contoh, membaca, menulis, memakai, menolong, membuka, menutup dan sebagainya. Itu adalah perbuatan, iaitu fi'lul. Antara yang madhi adalah yang lepas. Okey, dalam uslub kita memahami bahasa Arab ini, dia ada perkataan-perkataan ataupun ada uslub yang perlu kita ketahui, wazan dan sebagainya. Baik, tengok pada gambar rajah yang pertama. Kataba Muhammadun ar-risalata fi ghurfatihi. Kataba adalah fi'lul madhi. Kataba menulis. Ingat, kataba adalah menulis. Telah menulis Muhammad ar-risalah. Apa maksud ar-risalah? Ar-risalah adalah surat ataupun risalah, surat khabar. Biasa orang panggil ar-risalah. Fi ghurfatihi, di dalam bilik Muhammad. Bilik Muhammad lah. Bilik dia. Apa yang kita nak highlightkan pada gambar raja yang pertama adalah kataba. Kataba adalah kata apa? Fi'lul madhi. Okey, itu adalah untuk lelaki. Ingat, lelaki, dia. Dia bukan saya, dia. Itu perkataan kataba. Dia menggunakan wazan huwa. Huwa Muhammadun. Kita tengok gambar rajah yang kedua. Katabat Aminatur risalata fi ghurfatiha. Okey, dia ada perbezaan pada gambar rajah yang pertama dan yang kedua. Bezanya sudah tentu adalah
seorang lelaki dan seorang perempuan. Bila ada seorang lelaki dan seorang perempuan, maka perubahan pada perkataan tersebut pada perkataan katabah untuk lelaki, manakala katabat untuk perempuan, menggunakan wazan hiya, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Menggunakan perkataan hiya, dia bagi perempuan. Tengok pada perkataan huruf Fatihah. Kenapa tak guna perkataan huruf Fatihi? Huruf Fatihi khusus untuk dia lelaki, manakala huruf Fatihah untuk khusus kepada dia perempuan. Tengok pada gambar raja yang ketiga. Fataha Ahmadun baba baitihi. Fataha. Apa maksud Fataha? Membuka. Siapa nama Fatihah maksudnya pembukaan. Fataha, membuka. Dia telah membuka. Siapa dia? Ahmad. Baba. Babun adalah pintu. Baitihi, pintu rumah dia. Dia, hi itu merujuk kepada Ahmad. Tengok gambar raja yang keempat. Fatahat Fatimatun nafizata baitiha. Telah membuka hat. Ingat, kalau ada kalau ada bentuk tudung bulat tu khusus untuk perempuan dengan menggunakan wazan hiya. Okey, telah membuka Fatimah nafizata. Apa nafizata? Nafizata adalah tingkap, baitiha, rumah dia. Okey, tengok pada gambar raja yang kelima. Jalastu alal kursi fil hadiqah. Okey, 1, 2, 3 dan 4 benda yang sama. Okey, 5 dan 6 benda yang berbeza. Okey, menggunakan wazan yang berbeza. Baik, jalastu. Okey, jalastu maksudnya aku ataupun saya telah duduk. Tak kisahlah jalastu bagi lelaki dengan menggunakan wazan ana. Jalastu bagi lelaki boleh, jalastu bagi perempuan pun boleh. Okey. Jalastu ala kursiyi fil hadiqah. Saya telah duduk di atas kerusi. Di mana? Di taman, iaitu hadiqah. Kalau lelaki boleh jalastu ala kursiyi fil hadiqah. Sama saja, perkataan yang sama, merujuk kepada siapa yang duduk. Kalau lelaki, lelakilah. Kalau perempuan, perempuan. Baik, tengok kepada gambar raja yang keenam. Jalasna. Ini berbeza pada gambar raja yang lain. Jalasna alal maq'adi fi hadiqah. Okey, baik. Baik, jalasna. Nun alif di ujungnya menunjukkan kepada wazan nahnu, kami. Tengok, lebih 1 ke 2 ke 3? Lebih daripada 3 dengan wazan nahnu. Kalau mereka ataupun dia lebih daripada 3 menggunakan wazan yang berbeza. Hum, itu dia. Kalau nak mengatakan kita, jalasna, kami telah duduk alal maq'adi. Okey, qa'ada sama je. Kursi boleh ataupun tempat duduk fil hadiqah, iaitu di taman. Murid-murid kasih Allah Subhanahu wa taala, usaha harap murid-murid faham. Sebelum murid-murid kena fahami, pastikan murid-murid kena tahu wazan. Apa itu wazan? Seperti mana lagu-lagu yang kita telah dengar. Contohnya, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, atuma, anti, anta, atuma, antum, anti, atuma, atunna, ana, nahnu. Ni yang biasa Ustaz sebut lah. Ataupun kalau Ustaz Aisyah pun pernah menyanyikan lagu wazan-wazan ni. Kalau murid pernah dengar, cuba ikut. Ini berkaitan tentang bahasa Arab kita, tentang fi'lul madhi yang kita belajar pada hari ini. Baik. Murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat kepada muka surat yang seterusnya. Muka surat 33. Lahid makanal af'ali fil jumalil fi'aliyatil atiyah. Sebutkan ataupun kita katakan tempat-tempat af'alul yang sesuai fil jumlatil fi'liyah di bawah. Okey, baik.
Tengok pada nombor yang pertama, safara Muhammadun ila Makkah. Safar maksudnya apa? Telah bermusafir. Kalau biasa kita pergi umrah, pergi haji, mak ayah kita pergi, maksudnya musafir. Ataupun kita pulang ke kampung halaman kita, contoh di mana, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Terengganu dan sebagainya, kita namakan safir ataupun safara. Telah pulang, telah bermusafir, macam tu. Telah bermusafir. Siapa telah bermusafir? Ni menggunakan wazan huwa. Muhammad telah bermusafir. Ke mana? Ila Makkah. Pergi ke Mekah. Tengok nombor 2. Safarat Aminatu ila Langkawi. Safarat dengan menggunakan wazan hiya. Dia telah bagi perempuan. Siapa perempuan tersebut? Aminah. Dia pergi mana tu? Dia pergi Langkawi. Okey, tengok pada nombor yang ketiga, jalasa tiflani alal kursi. Okey. Mula-mula surah Allah Subhanahu Wa Taala, tengok pada gambar raja tersebut, dia nak menceritakan tentang dua orang pelajar. Atiflani. Okey, dua orang kanak-kanak. Tiflan. Kalau seorang, atiflun. Itu seorang. Kalau tambah alif nun, maka dia menjadi dua orang kanak-kanak di atas kursi. Telah duduk dua orang kanak-kanak di atas kerusi. Baik, seterusnya tengok nombor 4. Jalasat al-bintani alal kursi. Sama saja, telah duduk dua orang bintani, anak ataupun perempuan, ke atas ataupun di atas kerusi. Okey, kita terus kepada muka surat 34. Okey, baik. Yang kelima, tengok. Najahal ataupun najaha al-auladu fil imtihan. Telah berjaya. Najah tu berjaya, murid-murid. Najaha aulad. Aulad tu apa? Anak-anak ataupun kanak-kanak fil imtihan, di dalam periksaan. Okey, ini untuk lelaki yang ramai. Kalau perempuan yang ramai macam mana? Najahat al-banatu fil imtihan. Okey, al-banatu menggunakan jamak taksir. Jamak taksir ni ada perkataan-perkataan Arab yang menggunakan jamak taksir. Ada yang menggunakan jamak muzakkar, jamak muannas. Dia berbeza. Mungkin murid-murid dah belajar ataupun tidak, nanti kita akan ulang semula lah, insya-Allah. Okey, najahat untuk ramai. Ramai untuk siapa? Untuk perempuan. Al-banatu fil imtihan, dalam peperiksaan. Baik. Kita tengok kepada latihan untuk hari ini. Kita last pada latihan yang ni lah. Yang pertama ini, an-nasyatat, iaitu latihan lembaran kerja. Ihtar al-af'al al-munasibah waktubha fi daftarik. Maksudnya apa? Kamu kena keluarkan af'al ataupun perbuatan yang sesuai, yang betul, dan tulis di dalam buku latihan kamu ataupun buku tulis kamu. Okey, tengok pada soalan yang pertama. Apa dia tulis situ? Tempat kosong, karimu yadaihi. Okey, apa yang dia nak katakan? Okey, tengok pada gambar raja. Gambar raja tu lelaki ke perempuan? Kalau lelaki, kena tambah tudung ke atas tu tak? Tak kan? Okey, maka jawapan dia, ghasala Karim, telah membasuh Karim tangan dia. Okey, tengok soalan nombor 2. Tempat kosong, syahiratu asirul bitih. Okey, nak kata apa? Syahirah membeli ataupun syahirah asir, jus tembikai. Okey, tengok lelaki ke perempuan? Kalau perempuan mesti ada syaribat, ada tudung dia kat atas tu. Ingat dia, tudung untuk perempuan. Kalau tak ada, maksudnya lelaki. Telah minum syahirah jus tembikai. Yang ketiga, tempat kosong, Muhammadun al-kitaba fil baiti. Muhammad kitab di dalam rumah. Okey, tengok lelaki ke perempuan? Kalau lelaki, qara'a, telah membaca Muhammad buku di rumah. Okey, kita terus dengan soalan 4 dan 5 hari ini saja. Dan kemudian kita akan sambung ke hari yang lain lah, insya-Allah.
Okey, soalan yang keempat, tepat kosong Aminah Ar-Risalah. Okey, laki ke perempuan? Perempuan, katabat, telah menulis Aminah Ar-Risalah, surat. Tepat kosong Al-waladu minad dukan. Siapa, lelaki perempuan? Okey, lelaki, roja'ah, telah kembali atau telah pulang. Al-walad, iaitu siapa? Ayah, bapa kita daripada ad-dukan, kedai. Jadi sekadar itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Ustaz mengharapkan awak sentiasa ulang kaji pelajaran. Jika tidak faham, boleh PM personal Ustaz, tak ada masalah, insya-Allah Ustaz akan bantu mana yang mampu, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.